Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan Sejarah at ICT. Hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan konsep kedaulatan sejarah KFFM tingkatan 5 bab 1 kedaulatan negara. Apa yang anda faham tentang kedaulatan negara? Berkaitan dengan kedaulatan negara, kita akan tengok kepada 3 perkara utama, iaitu takrifan kedaulatan, apa dia pandangan tokoh dan juga jenis kedaulatan. Bila dilihat dari segi takrifan kedaulatan, kita boleh merujuk kepada apa yang tertulis di dalam bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab yang sinonim dengan istilah daulah, dan juga bahasa Melayu yang dikenali dengan istilah daulat, iaitu kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Rumusan yang boleh kita buat berdasarkan pandangan takrifan daripada bahasa-bahasa ini, bolehlah dikatakan kedaulatan berkaitan dengan agung, tertinggi, bebas, merdeka, kuasa penuh terhadap pemerintahan sesebuah negara atau kerajaan. Kita beralih pula kepada pandangan tokoh. Ada 5 tokoh yang mengemukakan pandangan mereka berkaitan dengan kedaulatan, iaitu Aristotle, ahli falsafah Yunani; Ibn Khaldun, ilmuwan Islam; Jean Bodin, ahli falsafah Perancis; Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pertama; dan Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, mantan Ketua Hakim Negara. Rumusan yang boleh dibuat berdasarkan pandangan tokoh-tokoh ini ialah kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara merdeka melaksanakan undang-undang yang diiktiraf oleh negara lain demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Baiklah, kita lihat pula telah tersenarai ada 4 jenis kedaulatan yang kita akan huraikan nanti, iaitu kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Jom kita tengok pula apa dia 4 jenis kedaulatan ini. Huraikan kedaulatan tradisional. Bila kata tradisional, cikgu letakkan gambar istana, replika istana Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, kedaulatan tradisional ini boleh dianggap dikatakan sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Yang mana pemerintah menguasai sepenuhnya urusan negara. Diikuti berpaksikan kepada kedaulatan raja-raja Melayu melalui kekuasaan dan kewibawaan raja atau sultan. Kemudian, raja mempunyai kuasa tertinggi. Seterusnya, diperkukuhkan oleh taat setia rakyat. Kedaulatan tradisional berkaitan dengan kesetiaan rakyat, lambang pengaruh, kuasa raja dan juga kerajaan. Jadi ciri-ciri ini boleh anda masukkan ke dalam skrip jawapan jika anda membuat latihan esei di bawah kata kunci kedaulatan tradisional. Seterusnya, kita jelaskan pula apakah kedaulatan moden. Kedaulatan moden, jika boleh kita bercerita melalui gambar, kita lihat di sini adanya Perang Dunia Pertama, kemunculan nasionalisme, bagi negara kita adanya pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 31 Ogos 1957, gambar kemerdekaan negara kita. Kemudian kita ada pembentukan Malaysia yang melibatkan Malaya, Singapura, Borneo Utara atau Sabah dan juga Sarawak pada 16 September 1963 sehinggalah kepada Malaysia hari ini. Kita tengok balik, kedaulatan moden merujuk kepada idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis.
berkaitan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas tamat Perang Dunia Pertama, munculnya nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa. Apa yang penting, kedaulatan moden bagi negara kita adalah hasil gabungan negeri-negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan digelar Malaysia pada 16 September 1963. Kita bincangkan pula kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang merujuk kepada rakyat dan kerajaan terikat dengan undang-undang, bertujuan untuk menjamin keadilan supaya negara aman, stabil dan makmur. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk pelihara dan laksanakan undang-undang. Kedaulatan undang-undang merupakan prinsip keempat dalam rukun negara. Diharap paparan gambar ini boleh membantu anak-anak murid untuk mengingat kedaulatan undang-undang berkaitan dengan istana kehakiman, badan kehakiman, dan juga ada kaitan dengan prinsip rukun negara yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita pergi kepada kedaulatan yang terakhir, yang keempat, iaitu huraikan kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB ataupun United Nations. Tidak boleh dicabuli oleh negara lain, dan pengesahan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa semasa Deklarasi Hubungan Persahabatan 1970. Malaysia diiktiraf sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Kerana kita berdaulatlah, maka Malaysia dapat menjalinkan kerjasama dengan negara-negara luar di seluruh dunia. Kuasai fakta, kenali kata kunci, bercerita melalui gambar. Selamat belajar, moga beroleh kejayaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.